Hai, Assalamualaikum kawan-kawan semua. Apa khabar? Saya nak mengucapkan apa ya? Tak tahu nak ucapkan apa. Sebab kita dah selalu berjumpa tiap-tiap minggu rasanya kan. Tapi saya masih banyak lagi cerita yang saya nak ceritakan, yang saya nak kongsikan. Saya masih lagi nak berkongsi cerita saya. Sebab apa? Saya suka kongsi pengalaman saya ni. Sebab benda ni akan direkodkan selamanya di situ, kecuali saya keluarkan lah. Itulah yang maksud saya tu. Tapi sebenarnya pengalaman yang saya lalui ini, saya rasa ada juga kalau saya tak lalui ataupun ibu-ibu yang di luar sana, hari ni saya nak ceritakan mengenai mak saya. Kisah mak saya, orang selalu panggil dia Mak Ani. Saya dulu ingat Mak Ani tu nama dia rohani ke kecil-kecil kan. Ataupun kenapa tiba-tiba nama Ani, orang panggil Ani, tapi nama mak saya ni Kamsiah Anjah. Lepas tu kalau mak saya ni panggil bapak saya ni Am. Saya kata nama abah tu Tengku Hamid, macam mana panggil Am? So bila dah dewasa barulah saya tahu betapa romantisnya mereka ini. Macam saya kata, makcik saya tu dia panggil suami dia Nyawa. Macam bapak saya ni, makcik saya tu adik bapak saya. Bapak saya ni panggil mak saya rupanya Hani. Jadi terlekatlah Hani tu jadi Ani. Ani. So orang dekat Kampung Pandan tu semua panggil Ani. Kak Ani, Cik Ani, ada orang panggil Mak Ani, tapi saya panggil mak lah. Lepas tu bapak saya ni Am. Punya Am tu, bapak saya ni ada banyak isteri, tapi yang panggil Am cuma mak saya. Saya kata nama abah Hamid, Tengku Hamid, kenapa Am punya Hamid tu Am. Ataupun dia panggil mak saya ni Hani. Macam tu. Ya, so mak saya ada menceritakan kisah-kisah macam mana dia berjumpa dengan ayah saya, dan hingga akhir hayat dia. Mak saya ni kena mild Parkinson, dia ada Alzheimer, dan dia ni juga depression hujung usia dia selama 8, 9 dekat 10 tahun lah, bawah jagaan saya. Alhamdulillah. Dia memang ingat, orang lain tak ingat. Dia akan ingat suami kan yang dia sayang ni lah. Tapi dia punya sayang tu, mak saya ni pun boleh tahan garang dia jugalah, mak saya ni. Tapi dia punya sayang kat bapak saya tu, saya rasa dia betul-betul sayang. Dia betul-betul sayang bapak saya. Tak nampak, tapi dia tak nampak romantiknya, tapi sayang. Macam tu. Itulah saya nak imbau kali ni kisah mak saya dengan bapak saya, kehidupan dia dengan bapak saya. Apabila bapa saya ni beristeri lebih dari 1, 2 dan 3, bapa saya ni tak pernah kosong kota dia memang sentiasa 4. Dan kalau yang mana yang ingin berpisah akan digantikan, akan penuh kota dia 4. Dia selalu cakap, dia kata kalau nak beristeri, dia kata jangan 2. Kalau 2, dia kata nanti banyak cakap bohong. Kalau nak beristeri lebih pada 1, biarlah 4. Penuh dan mereka semua tahu. Memang mak saya tahu. Bapak saya akan bagi tahu yang dia panggil menikah. Aku nak menikah lagi 1. Tu kan yang isteri yang lain pun nak menikah. Mula-mula ada yang tak tahulah. Adalah cerita yang tak tahu, yang menggelikan hati saya. Saya ada pergi rumah makcik saya, ibu tiri lah. Tapi Alhamdulillah ibu tiri saya ni semua, kami tak ada masalah lah, baik-baik belaka. Orang kata tak adalah macam tak bertegur siapa. Ini sekarang ni bila saya bercerita macam tu, kita sambung sekejap lagi sebab saya nak berhenti rehat sekejap. Kita sambung balik. Namun aku tabah menempuhi segala limparan ujian yang menimpa. Aku berserah kepada Yang Esa.
adalah rintihan pengorbanan. Mana kita tadi? Pasal mak tiri. Saya panggil selalu makcik lah. Makcik saya ni ramai. Kalau nak saya sebut nama, ramai yang silih ganti. Tapi ada jugalah waktu-waktu ketegangan yang di mana bapa saya ni kadang-kadang terlampau sibuk dengan bekerja ataupun sibuk dengan isteri. Dia terlupa kat mak saya dengan kami ni. Waktu tu memang kita orang akan terasa hidup tu susah. Maksudnya mak saya ni akan sentiasa termenung, tunggu bapa saya balik. Bila orang tanya sekarang, bila lalu macam rumah Reda tu, you duduk dekat depan tu, you akan tunggu bila orang berjalan kaki atau pergi kedai akan lalu depan rumah. Dia orang akan tanya, buat apa tu kat ni? Dia orang akan tanya macam tu lah. Jadi mak saya ni akan menangis tanpa menjawab apa-apa, menangis. Mungkin tangisan dia tu yang menjawab kesusahan, keperitan apa yang dia rasa lah. Tu mak saya. Jadi kadang-kadang kanak-kanak kita orang ni, macam kakak saya dia main, adik saya ni selalu berkepit dengan kakak saya yang sulung tu sebab dia yang bongsu. Dan saya ni berkepit dengan mak saya lah. Banyak kali saya cakap memang saya ni anak manja mak saya lah. Berkepit. Tapi kadang-kadang main, tengok mak, kenapa mak ni nangis, abah tak balik. Tapi kami tak ada pula merasa, sebab bapak saya ni selalu bekerja. Kalau duduk dekat rumah tu macam katalah seminggu, lepas tu pergi bekerja seminggu, 2 minggu tu balik, pergi, jadi kita ni ditinggal. Tapi bila dah jadi keadaan yang lebih susah, orang kata kahwin lebih pada satu, mak saya, keadaan tu lagi susah lah. Tapi mak saya ni punya dia sayang kat bapak saya tu. Bila bapak saya balik sesekali dia marah, dia mengamuk mula-mula lah. Tapi kerana dia sayang tu, bapak saya cakap, you cannot stop me. Tak boleh, aku nak kahwin, dia cakap. Sampai kadang-kadang cakap, biar api lah, dia kata. Aku nak kahwin berapa pun, aku punya suka lah, dia kata. Dia cakap dengan mak saya lah. Dia kata, bukan aku, macam-macam lah cerita dia orang. Tapi mak saya ni boleh katakan sampai tahap dia dah kata okay, dia tak nak ambil kisah dah. Bapak saya ni kahwin, dia pun buat hal dia. Bapak ni balik tengok anak sekali-sekali, dia pun teruskan kehidupan dia dengan kita orang. Tu slowly lah, she's very strong. Mungkin saya rasa kadang-kadang kekuatan saya tu memang saya mungkin dapat juga dari mak saya jugalah. Orang kata saya akan move forward. Apa-apa benda pun saya akan teruskan. Sebab pada pandangan saya, kita ni dalam kehidupan kita tak boleh orang kata satu kegagalan tu melunturkan benda-benda lain. Kalau kata you cannot, orang tindas bahagian ni, you tak boleh. Kecuali pada saya benda tu macam saya berpolitik, saya rasa benda tu tak boleh. Yang tak boleh saya buat, rasa saya it's not me. Saya pun cara berpolitik lain. Saya tak boleh macam tu. Jadi saya benda tu tak adalah saya tak adalah maksud saya teruskan politik tu. Tapi nyanyi, walau macam mana pun, dalam bernyanyi pun saya boleh orang kata buat apa saya nak buat, memperjuangkan apa yang saya percaya, iaitu benda yang betul, macam itulah. Itu dia. Ini saya cerita ni mak ni, bukan saya. Jadi itulah mak saya. Mak saya ni orang dia yang kuat, akan susah, tak boleh macam ni, dia buat macam ni. Tapi permulaan tu lah is quite suffer to us. Jadi bila kita orang kadang-kadang mak tu asyik menangis saja. Kadang-kadang kita orang tak ada apa nak makan. Kadang-kadang kita orang, kakak tu pandai-pandai lah. Lepas tu macam abang angkat saya tu, bapa saya ada ambil anak angkat Nordin, saya kata Zainuddin tu. Abang Din, kita panggil dia Abang Din. Dia ada kecacatan sikit lah. Kita orang sayang sangat dengan dia. So Abang Din ni lah yang berusaha, yang bila tengok mak saya ni dah macam orang kata
apa orang kata, mati macam orang nak matilah, tak bernyawa lah. Bila mula-mulanya bapa saya kahwin lain ni. Jadi Abang Din ni lah, kadang-kadang buat itu, buat ini. Itu yang dia kat rumah saya ada gugiran tu, dia main gitar, or maybe dia buat basking ke at that time, we don't know masa tu. So kalau kata masa ni saya masih lagi, ni cerita ni ada yang saya dah besar sikit, nanti tuan tengok ada satu podcast ni ada waktu saya kecil. Masa ni saya kecil lagi, belum lagi saya orang kata untuk pergi meniaga di Syokit, belum lagi. Mungkin masa ni saya berumur dalam 3-4 tahun macam tu lah. Sebab saya ni full, memang saya ni susu badan mak, yang lain tu susu botol apa semualah. Ada kisah adik saya tu pun, adik saya pernah waktu susah, mak saya buat, orang kata kalau dapat susu dalam tin tu, susu Dutch Lady tu, kira adik saya ni kira rezeki lah. Kalau tidak, minum teh pun pernah. Saya pernah tengok adik saya minum teh. Kadang ada istimewa sikit tu Milo lah. Saya ingat lagi dulu-dulu kalau botol susu kan, yang orang berada sikit ada botol banana kaca tu. Mengasalah bila pecah tu kan nak beli macam mana kan. Hidup pun kadang-kadang susah, kadang senang. So mak saya senang ada botol macam botol plastik, lepas tu punting dia sarung je macam tu. Jadi macam punting tu sarung, tak ada tutup-tutup sarung. Itulah buat minum adik saya. Sebab waktu melahirkan adik saya tu, memang bapa saya memang kurang dengan kita orang lah. At that time is, orang kata is a difficult moment at that time. Sebab alasan mungkin bapa saya nak anak lelaki, tapi adik saya seorang perempuan juga. Jadi mungkin itu satu alasan. Sebab kami semua perempuan, adik-beradik mak saya ni, anak-anak mak saya semua perempuan. Jadi itulah kehidupan dia. Abang Din ni tolong bantu mencari makan, dan mak saya tu masih lagi dalam kesedihan. Dan kami pula, sebab saya ni tak berapa kisah sangat. Sebab saya ni tak berapa, orang kata kalau nak makan nasi tu saya kurang sikit. Saya ni suka biskut, suka benda, tak, kadang-kadang saya pun tak tahu saya makan apa. Sampai mak saya kadang bawa saya pergi jumpa klinik, jumpa doktor at one time. Sebab saya tak makan, dia risau. Orang makan nasi, saya tak nak. Saya makan benda sikit-sikit tu dah sudah. Tapi mungkin kecil tu memang mak tu kena runtai. Saya ingat lagi, saya pergi masa tu, saya balik, mak saya tengah bersembang. Saya dah besar dah. Saya akan tarik mak saya, so mak saya duduk, sebab saya nak menitik. Saya susu badan. Saya cakap susu badan. Saya tak ambil susu ni, susu saya memang purely susu cap gantung. Lepas tu kalau balik sekolah pula, saya masa sekolah Jas 1 ni lompat cerita ni. Sekolah Jas 1, pasal orang kata kaki saya ni suka, orang kata gentir tangan mak saya ni macam bantal busuk. Sebab kita menetik kan, saya tak ada bantal ke towel ke macam my daughter towel. Macam anak saya yang bongsu tu pegang ni, macam Rush, anak saya Rush ni dia tak ada apa. Dia hisap susu, makan porridge, dia tak ada nak orang kata busuk-busuk pegang ke, dia tak ada. Dia tu lain sikit seorang tu. Macam mana saya nak cakap cakap pun tak pelat. Dia siap bagi tahu saya, dia kata masa baby lah cakap, dia tak nak pakai pampers, dia kata. Saya kata nanti nak malam kencing, Udin kejut mama. Masa tu dia umur 2 tahun. Dia tak pelat, dia cakap straight je. Pukul 2 malam je dia kejut, mama nak kencing, dia cakap. So saya bawa pergi toilet. Rush ni lah kat depan saya ni. Tu dia. Tu lagu cerita tadi. Mana tadi saya dengan mak saya. Memang saya suka menggentil. Tapi sekolah, lepas tu kalau mak saya masa kecil tu, saya akan tarik runtun mak saya tu. So bila saya lapar, saya nak menyusu badan. Rasanya kalau dulu kita menyusu badan tu, rasanya, sebab mak saya pernah cakap, bila mengandung adik saya yang bongsu tu, mak saya akan stop macam menitik, so berhenti. Saya berhenti waktu tu, macam-macam masalah lah mak saya cerita, susah. Tapi bila adik tu dah lahir, saya akan sambung balik menitik tu. Dengan mak saya tu, mak saya cerita sampai besar, saya memang melekap lah. Jadi itu kisah dia, mak saya menangis. Sebab apa mak saya menangis? Sebab bapak saya ni nakal. Isteri yang nombor 2 adalah kawan baik mak saya.
tu yang mak saya macam terkejut tu. Bila terkejut, kawan baik dia, kawan dia bercerita mengenai bapa saya, tapi menjadi madu akhirnya. Tapi mak saya ni pula, bila dah lama kelamaan bapa saya ni nak kahwin apa semua, kalau saya nak ceritakan, bapa saya pernah satu rumah mak saya dengan isteri nombor 2 dan isteri nombor 3. Kadang-kadang isteri nombor 3 dengan nombor 2 ni bergaduh. Yang tukang pujuk mak saya. Bapa saya akan pergi jumpa mak saya. Dia panggil Hani, pergi pujuk. Sebab bila malam yang bertukar hari, bapa saya ni dia akan 2 hari macam tu. 2 hari. Jadi bila 2 hari yang sebelah sana tu, yang isteri nombor 2 mengajuk. Buat pangai baling tu, baling ini, nak attention satu rumah. Jadi mak saya lah yang pujuk. Sebab bapa saya kena spend time dengan the third wife for 2 hari. Macam tu. Jadi bila dia bila dengan mak saya tu kan, dua-dua orang tu mengamuk. Tapi mak saya ni selalu beralah. Dia kata isteri tua, saya faham mak saya ni sayang dia tu, itulah pengorbanan dia untuk bapa saya. Sebab bapa saya kata yang lain minta cerai dia akan lepaskan. Tapi mak saya dia kata, dia cakap no way, dia kata. Ada satu perkataan tu saya pernah dengar, maaf saya cakap lah, dia kata hang tungging pun hang kat atas krin, dia kata aku tak akan ceraikan hang. Itu bapa saya lah. Jadi mak saya kata maybe she's not gonna waste her time, and tak tanya. Jadi dia pengorbanan dia itulah. Bapa saya balik, tapi lama kelamaan keadaan tu orang kata makin mungkin tak tahan, sebab mak saya ni tak mau tengok kita orang, tengok keadaan tu. Jadi bapa saya pun terpaksalah bawa isteri-isteri tu berpindah mencari rumah sendirilah masing-masing. Yang saya selalu ingat Makcik Indon, isteri nombor 3. Yang nombor 2 tu Makcik Enon. Makcik Indon ni memang garang orang dia. Enon ni yang kawan baik mak saya. Memang dia garang. So bila bapa saya dengan Makcik Enon ni, dia kalau apa, dia akan masam muka je lah, mengajuk. Indon tu akan baling benda apa semualah. Kisah ni cerita ni. Tak apa kalau cerita ni semua kisah hidup saya, mak tiri saya pun. Jadi mak saya akan sabarkan mereka. Jadi saya pun tengok keadaan tu, kita pun kecil, kita pun tak pandai, tak ambil pot pun. Mungkin mak saya kata kalau aku buat macam ni, my husband will love me more. Mungkin lah kan. Tapi cerita ni panjang. Sebab saya notice 96% orang tonton saya punya podcast tapi tak subscribe lah kan. Bila seronok cerita ni, saya harap anda semua orang kata imbau-imbaukan, mungkin anda melalui pengalaman yang sama. Itu saya kata 96% saya check yang tengok. Maybe they like it or they don't like it. Tapi kalau you suka, thumbs up and then subscribe kan. Itulah dia. So kisah ni panjang. Saya akan cerita sambung sebab banyak yang saya lalui, banyak yang saya nak kongsikan mengenai mak saya. Mak saya ni orang yang macam mana. Dia ni orang yang kuat, orang yang garang, orang yang sabar, orang yang baik. Sebab mak saya ni, kalau kawan-kawan di kampung dia tak berjalan, mak saya tak pergi sana, tak pergi sini. So makcik, kadang kawan-kawan dia, Makcik Eton, Makcik Kemah, kawan-kawan yang lain, Ani sebelah ke siapa-siapa, dia orang akan datang. Kak Yong, dia orang kebanyakannya dah tak ada. May Allah be pleased with them, dan ampunilah mereka. Dia orang akan datang rumah saya. Orang ni nanti bawa ini, bawa itu. Macam saya cerita, bila petang kan, dia orang akan duduk satu pangkin tu, akan bersembang. Tapi bila bapak saya balik, dia orang akan diam sekejap. Anak raja dah balik. Macam tu. So dia orang akan diam lah. Jadi bapak saya akan masuk bersembang. Bapak saya ni pun suka. Bapak saya ni dia suka melayan-layan dia ni wanita UMNO di Kampung Padan tu. Bapak saya pun kuat dengan UMNO masa tu.
Jadi dia memang ramah lah dengan wanita-wanita ni. Itulah saya katakan tadi, mak saya ni dia tak keluar. Kekuatan dia itu yang saya dapat sekarang. Dan saya rasa banyak yang saya belajar, banyak yang saya lalui, melihat mak saya, keperitan dia, kesedihan dia, macam mana kesabaran dia. Saya rasa dia ni sabar sampai orang panggil dia ni raja manusia. Ada yang panggil mak saya macam tu. Sebab mak saya ni memang boleh orang kata bela madu. Orang kata madu dia pernah beranak, dia jaga dalam pantang. Ya. Kalau dekat hospital, ada mak saya nombor 4 tu, bila melahirkan anak yang pertama, mak saya yang ambil dekat hospital. Mak saya yang bawa balik. Mak saya yang jaga pantang dia apa semua. Ni mak saya ni. Betapa orang kata baiknya dia. Macam tu dia dengan madu-madu dia. Itu dia yang cerita saya sampaikan buat setakat ini. Dan saya akan sambung di minggu hadapan. Suara Hati Dayangku Intan Podcast adalah penerbitan Rush Rosman dari Seni Kita Studio. Boleh menonton video podcast Suara Hati Dayangku Intan di YouTube channel Dayangku Intan TV. Anda boleh juga mendengar audio podcast ini di Spotify Podcast atau Apple Podcast.